Okay, sekarang kita tengok penyelesaian untuk example 2.6. Tentukan sama ada sequence yang diberikan converge or diverge dengan memerhatikan limit as n approach to infinity. Okey, kita tengok kes yang pertama. Perhatikan untuk kes yang pertama, apa akan jadi bila kita divide the numerator and denominator dengan n. So, yang ni sebenarnya kita boleh selesaikan. Okey, untuk yang A, kita let limit n approach to infinity n per 2n plus 1. Okey, so dari sini kita bahagikan numerator and denominator dengan highest power on denominator. So, highest power sekarang adalah n. So, semua term kita bahagikan dengan n. So, kita akan dapat limit yang atas cuma tinggal 1. N approach to infinity and then limit n approach to infinity. Yang di bahagian bawah jadi 2 tambah 1 over n. Okey, jadi kita akan dapat 1, 2 tambah, yang ni akan jadi kosong. So, 1 per 2. Okey, untuk yang B. Kalau untuk B, perhatikan. This sequence is the same yang kita tengok sebelum ni. Oh, yang ni tak tengok lagi. Jadi, sama dengan A, sama dengan B kan? Tetapi sekarang dia oscillate di antara negatif dan juga negatif 1 dan juga positif 1. Okay, so this sequence oscillate between positive and negative value. Jadi disebabkan yang pertama ni tadi, limitnya adalah converge kepada 1 per 2. Okay, so yang bahagian A tadi converge kepada 1 per 2. Manakala bila ada negatif, another one dia akan converge kepada negatif 1 per 2. So, 1 pergi setengah, 1 pergi 1 per 2. Kalau belakangkan dia akan jadi ada 2 lah. Then, kita katakan this B adalah diverge. Okay, manakala untuk yang C. Untuk yang C pula, kita tengok dia oscillate juga kan di antara kalau gantikan nilai. Sekarang kalau kita gantikan nilai untuk yang C, bila n sama dengan 1. So, 1 per 1. Kemudian negatif 1 per 2. 1 per 3. Negatif 1 per 4. 1 per 5 dan seterusnya. So, this function, okay, sekejap positif, sekejap negatif. Sekejap positif, sekejap negatif. Tetapi, perhatikan bahawa apabila kita tambah, bila kita dapatkan limit n approach to infinity 1 over n, nilai ni nanti walaupun dia daripada 1, tapi dia semakin kecil. Yang positif term, yang ni positif term kan, 1 per 3, 1 per 5. So nilai ni akan yang saya letakkan dalam kotak hijau, makin lama dia akan semakin mengecilkan, mengecil sehinggalah akhir sekali dia akan pergi ke mana? Kosong. Tak nampak. Okey, manakala yang colour purple ni daripada negatif 2. Pergi kecil lagi, negatif 4. Kemudian negatif 6. Negatif 1 per 6. Negatif 1 per 8. Negatif 1 per... Makin kecil. Tetapi perhatikan this value akhirnya pergi pada kosong juga kan. So, walau yang positif, okey, yang nombor positif tadi,
dia pergi ke kosong. Yang nombor negatif juga akhirnya dia pergi ke kosong. Jadi kita katakan this sequence akhirnya akan pergi ke kosong. So kita tulis macam ni lah, limit when n approach to infinity, akhirnya it goes to 0. Untuk soalan D. Okey, perhatikan soalan D, nombor ni semakin besar kan kalau kita gantikan. Okey, 8 tolak 2n. Bila n 1, 8 tolak 2. 8 tolak 2, negatif 6. Bila n sama dengan 2, dia akan pergi ke mana? 8 tolak 4. Sorry, 8 tolak 2, 6. Apalah saya ni. 8 tolak 4, 4. N sama dengan 3. 8 tolak 6. 8 tolak 6, 2. N sama dengan 4. 8 tolak 8, kosong. N sama dengan 5. 8 tolak 10. Negatif 2. So, kita boleh agakkan. Makin lama, adakah nombor ni akan pergi menumpu kepada satu nombor L? Tak ada kan? Dan perhatikan this rujukan sebenarnya it will converge or diverge. Diverge kan? Sebab dia tak menumpu kepada satu nombor. Nombor tu semakin mengecil ataupun kita boleh katakan sequence goes to negative infinity.